Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Kita akan sama-sama mempersiapkan hati sekali lagi berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在读主的话语并思考它之前，我们要先一同进入祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami memohon pimpinan-Mu. 在天上的父，我们恳求你的带领。 Sehingga ketika hari ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu, 主使得今天当我们读你的话语并且来思考它的时候， telinga kami boleh mendengar dan hati kami boleh sungguh-sungguh menanggap. 我们的耳朵可以听，并且我们的心可以真正的来回应。 Sehingga bukan hanya telinga kami saja yang dilayakkan, tapi juga hati kami sungguh-sungguh persembahkan bagi Tuhan. 使得主不仅仅是我们的耳朵可以配得，可是呢，我们可以全心全意的把我们心奉献于你。 Karena itu berikan setiap kami, baik yang ada di tempat, di gereja, ataupun ada di rumah, 我们把我们每个人，无论是在家里的也好，或是在教会的也好， kiranya setiap kami boleh Kau urapi untuk memiliki hati seorang murid. 但愿我们每个人拥有一颗门徒之心， Seorang murid yang bukan hanya pasif mendengar, tapi seorang murid yang dengan kritis mau berpikir dan merenungkan firman-Mu. 不仅仅是一个来聆听的门徒而已，而是呢，我们可以很积极的来去思考，并且把你的话语来执行出来的门徒。 Karena itu kami sadar kami butuh berdoa meminta pimpinan Tuhan. 因此，主，我们觉悟到我们需要你的引导，你的帮助。 Sehingga Tuhan boleh memimpin baik hamba-Mu yang akan membicarakan firman maupun hamba-Mu yang akan menerjemahkan. 主，恳求你来帮助你的仆人，无论是来传递或是来翻译的。 Tuhan juga boleh memimpin setiap kami yang mendengar untuk boleh digerakkan oleh firman Tuhan dan menghidupi firman-Mu. 并且恳求自己来动工，来去提醒我们每一位领受你的话语的人，好让我们可以把你的话语执行出来。 Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengar. 主，求你将我们每个人述说，我们已经预备好。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告是奉主耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu reformasi sosial. 今天所给予我的主题就是社会上的改革。 Saya ambil dari satu bagian firman Tuhan yaitu 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 我是从彼得前书第4章第1节到第11节，第11节。 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 彼得前书第4章第1节到第11节。 Bagian ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama 1 sampai 6, kedua 7 sampai 11. 我会把这段经文分成两段部，第一部分就是从第1到第6节，第二段是7到第11节。 Karena itu kita akan bacakan juga menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, lalu ayat 7 sampai 11 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 因此呢，我们要分两段式的读取，1到第6节的话是由华语来读，之后呢7到11节的话由印尼语来读。 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 11. 彼得前书第4章第1到第11节，第1节，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受苦的，就是与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在适度余下的光阴。因为往日随从外邦人的心。 行邪淫的、二欲的、醉酒、放宴、群淫，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这世上见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。他们必那将要审判活人的，使人主面前交账。为此，就是使人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。 Ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam bagian ini Pak Petrus itu tuliskan untuk memberikan pesan bagi setiap orang Kristen. 如果我们看这段经文当中，彼得有讯息要传递于我们每个人。 Terutama orang Kristen yang saat itu hidup, yang ketika Pak Rasul Petrus menuliskan surat ini, 特别是针对当时候的基督徒， mereka hidup ketika menyerahkan dirinya menjadi orang Kristen, hidup mereka itu tidak menjadi lebih mudah. 就是当时的基督徒他们遇到的事情，当他们成为基督徒之后呢，发现到他们的日常生活没有变成更容易。 Karena itu Petrus memberikan gambaran orang Kristen itu seperti di dalam pasal yang pertama ayat 1 dan 2. 因此呢，彼得呢，就是用一个光景来去描绘当时候的基督徒，好比是在彼得前书1章1节2节那里。 Di mana Rasul Petrus menyapa orang Kristen sebagai dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar. 就是彼得呢，就是来称呼他们为寄居的。 Pertama-tama Petrus itu memberikan gambaran setiap orang Kristen kita itu ibarat pendatang, yaitu orang asing yang tersebar. 彼得就是给予他们描绘说，我们是寄居的，而且我们是分散的。 Ini jelas kondisi yang tidak mudah. 确实是一个不容易的状况。 Kalau kita datang di satu tempat sebagai orang asing pendatang, 如果我们来到一个地方成为寄居的， tapi kita masih bisa berkumpul sesama ras kita di dalam satu kumpulan. 如果呢，我们来到一个陌生的地方，我们成为寄居的，跟我们同样同族的人，我们依然可以凝聚在一起的话， Itu masih jauh lebih mudah. 这样子会确实是比较容易。 Tapi ketika kita merantau ke satu negeri asing dan kita itu tersebar menjadi minoritas, 可是呢，如果我们来到一个地方成为寄居的，然后呢，我们各自分散成为比较少数的人的话， maka kondisi kita menjadi tidak lagi mudah. 我们的状况变成不容易的。 Kita akan terus dicurigai, terus menjadi orang yang tersisih karena minoritas. 我们一直不断的被社会所排挤，变成社会最小就是微不足道的人。 Tapi Petrus mengingatkan kita juga, status orang Kristen bukan cuma orang asing yang tersebar. 同时呢，彼得也提醒我们，我们的身份并不只是一个寄居的、分散的一个外邦人。 Tapi ayat 2 diingatkan kita adalah orang-orang yang juga dipilih sesuai dengan rencana Allah. 然后第二节提醒我们，我们是被拣选的人，照上帝旨意被拣选的人。 Jadi satu pihak memang hidup kita sebagai orang Kristen memang tidak mudah seolah-olah. 就是一方面，我们看成为基督徒，我们生命好比是不容易的。 Tapi Petrus mengingatkan kita itu dipilih sesuai dengan rencana Allah. 可是呢，彼得提醒我们，我们是按照上帝的旨意所被拣选的。 Berarti pasti ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan di dunia. 换句话说，当然是在这个世界上有一个任务，上帝所要我们执行的。 Karena itu pasal 1 ayat 2 dilanjutkan dan yang dikuduskan oleh Roh. 然后呢，第二节我们看到，接下来说，我们借着圣灵的圣洁。 Berarti hidup kita yang memang lebih tidak mudah ini adalah hidup yang memang sudah direncanakan Allah dan kita itu dikuduskan. 如果换句话说，我们的生命就是确实是不容易的生命，确实是已经被上帝所预备的、所计划的，并且呢，我们生命也是被成圣的、圣洁的。 Berarti dikuduskan itu artinya dipisahkan. Pertanyaannya dipisahkan dari mana? 问题呢，我们成为圣洁的意思呢，就是我们把它分别出来。问题是我们从哪里分别出来呢？ Pasti dipisahkan dari dunia. Lalu pertanyaan berikutnya, dipisahkan untuk apa? 当然是我们从世界上所分别为圣出来。然后呢，问题是说我们为什么要这样子被分别呢？ Dipisahkan untuk dunia juga. 我们从世界上被分别是为圣出来，目的呢是为了世界的缘故。 Itu gambaran setiap kita orang Kristen yang dibukakan oleh Petrus. 这就是彼得所描述的我们每个人做基督徒的写照。 Sehingga di dalam pasal yang keempat, Petrus kemudian menekankan memang ada tanggung jawab orang Kristen yang hidupnya seperti demikian. 因此呢，彼得在第4章那里有强调说，基督徒这样子一个生活的状况，当然是有他们被呼召的任务。 Dia memulai di dalam ayat pertama pasal 4, yaitu jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. 第4章第1节，他开始讲到说，基督既在肉身受苦。
Jadi Petrus menekankan jadi karena Kristus itu telah sungguh-sungguh datang sebagai manusia yang memiliki badan dan menderita di dalam penderitaan badani itu. 换句话说，彼得说，基督确实是已经来到这个世界，道成肉身，然后呢，活在这样子人的肉体之上，他也是受了苦。 Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. 你们也当将这样的心智作为兵器。 Maksudnya, setiap kita yang akhirnya ditebus dan percaya kepada Kristus yang sudah jadi manusia dan menderita badani itu, 换句话说，我们这一位相信已经道成肉身的基督， kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan pikiran atau wawasan Kristus yang menderita tersebut. 我们必须不断的来装满我们，来充满我们自己，来强调说那一位受苦的基督。 Berarti satu pihak, Petrus itu menyadari hidup kita sebagai orang Kristen, ketika kita ingin menghidupi dengan baik kekristenan kita. 换句话说，彼得觉悟到，作为基督徒，当我们好好的来度过我们基督徒的生活的时候， pasti tidak mudah. 当然是不容易的。 Kalau misal kita bekerja di satu kantor, yang satu ruangan itu korupsi semua, kita ingin hidup jujur, pasti kita akan dibenci. 比例来说，如果我们在一个公司里面上班，然后呢，我们要过一个诚实的生活，我们周遭的人全部都是贪污的，我们当然是被排挤了。 Ketika kita sekolah, di satu kelas itu menyontek semua, kita sendiri yang ingin jujur, pasti kita akan dibilang munafik. 当我们在学校的时候呢，所有班上的人在作弊，只有我们一个人就是没有作弊，他当然也是会被排挤的，被说我们假冒伪善。 Tapi Petrus mengingatkan, Kristus pun telah ditolak, Kristus pun juga menderita. 可是呢，彼得告诉我们，提醒我们说，基督也是被拒绝，基督也是受苦了。 Jadi penderitaan bukan berarti alasan untuk kita kemudian mundur iman, lalu tidak menghidupi kekristenan kita. 换句话说，苦难不会使我们变成我们退缩，也不会之后呢没有把我们的灵性活出来。 Seperti kebanyakan prinsip orang Kristen. 比较多的基督徒人的原则。 Pernah ada satu orang datang ke saya, kalau saya mau jujur, saya nggak naik jabatan, lalu bagaimana saya harus bekerja di kantor? 有一个人曾经找我，他对我说：“如果今天我要诚实的话，我没办法升迁，这样子的状况的话，我要怎么办呢？” Bukankah biasanya nasihat yang diinginkan adalah ya sudah, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kamu kejepit, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita survive. 然后呢，我对他说：“就是这样子啊，也许他会想说就是这样子啊。上帝知道我们被挤压，上帝知道我们不容易的状况，最主要是我们能够生存。” Tapi Petrus memberikan nasihat yang lain. 可是呢，彼得给予我们的劝勉是不一样的。 Jadi ketika kita ingin hidup jujur, lalu kita itu dibenci, tidak naik jabatan, Petrus mengatakan tetap hiduplah jujur. 当我们遇到不容易的状况的时候呢，我们被人家所排挤，然后我们没办法升迁的时候呢，彼得告诉我们说什么？依然要过着圣洁的生活。 Lalu ketika kita ditolak, dianiaya karena kejujuran kita, Petrus mengatakan, kamu perlengkapi dirimu dengan pikiran Kristus pun telah menderita. 当依着我们的诚实，我们被排挤、受苦难的时候呢，彼得确实是劝我们说，你要装备你自己，你要想到说，基督也是曾经这样子受苦过。 Jadi dengan kata lain di dalam bagian yang pertama ini ayat 1 sampai 6, Petrus menekankan ada tanggung jawab setiap kita orang Kristen. 换句话说，从第4章1到6节这里呢，彼得提醒到我们说，每一位基督徒的责任。 Yaitu kita harus punya hidup yang berbeda dengan dunia. 我们必须跟世界拥有不一样的生活。 Ketika kita itu ditebus oleh Tuhan, Kristus itu datang bukan cuma sekedar membuat kita dari berdosa menjadi tidak berdosa. 当我们蒙上帝拯救的时候呢，我们不仅仅是被改化成为从有罪的变成无罪的而已。 Tapi yang dilakukan Kristus adalah dia datang menderita penderitaan badani untuk memecahkan, menghancurkan belenggu dosa itu di dalam hidup kita. 而是呢，他来到这个世界，他也是受了他肉体上的苦难，为了是要毁坏那一些罪的枷锁。 Sehingga kita orang Kristen bukan sekedar status kita itu dari kotor menjadi bersih. 所以呢，我们作为基督徒，我们身份不是从罪变成从污秽变成干净的。 Tapi kita orang Kristen adalah orang-orang yang diberi kesempatan baru untuk menjalankan hidup yang tidak lagi dibelenggu dosa. 而是呢，我们得到一个机会，什么机会呢？我们不再活在罪的枷锁之下。 Tetap di dunia berdosa bisa terpleset, iya.
世界上世俗都是充满罪恶，我们还是会跌倒，确实是如此。 Tapi dosa seharusnya tidak membuat kita tuh terus-menerus dibelenggu sampai kita tidak mampu hidup yang di luar dosa. 可是呢，罪已经没有那个能力不断的来枷锁我们，来捆绑我们，使得我们没办法不活在这个罪之下。 Jadi Petrus menekankan kita harus punya hidup yang berbeda dengan dunia. 彼得强调说，我们的生活必须与世俗的生活是不一样的。 Ini poin yang pertama, karena itu dia lanjutkan di dalam ayat kedua sampai 6. Supaya waktu yang sisa, sebenarnya dalam bahasa asli ada kata di dalam daging. 然后这就是彼得在第一节当中，在第一段当中所提醒我们的。然后第二节呢，彼得讲说，好让在神旨意的适度以下的光阴，这适度以下的光阴，实际上是在我们肉体适度以下的光阴的时间。 Jadi dengan kata lain Petrus menekankan supaya kita yang sudah ditebus, waktu yang sisa untuk hidup kita di dunia di dalam daging ini. 换句话说，彼得说，我们这一些已经蒙拯救的，在我们在这个世上所留下来的时间当中。 Jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia atau keinginan daging, tetapi menuruti keinginan atau kehendak Allah. 不要你们来把这剩下的时间，你肉体剩下的时间来去满足你的情欲，而是呢要去追随上帝的旨意。 Dan itu yang akan membuat mereka itu heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri di kubangan dosa bersama dengan mereka. 然后呢，这些事情会让他们也是觉得很纳闷，你不会跟他们勾结在一起，可是呢，你就是被改变了。 Dan ayat 4 ditutup dengan dan mereka memfitnah kamu. Berarti seringkali kondisi hidup seperti itu yang membuat kita difitnah oleh mereka. 然后呢，这第4节这里讲到说，他们他们会诽谤你们。换句话说，我们如果过着这样的生活的话，我们常常会被人家诽谤。 Bukankah ini yang seringkali terjadi di dunia kita? 岂不是这也是在我们世界上常常所遇到的事呢？ Ketika kita ingin hidup benar, kita dituduh kita tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia. 当我们要过着一个正确的生活的时候呢，我们确实是被指责说我们已经犯了人权不人道。 Tapi pertanyaannya, masihkah kita betul-betul mau mereformasi diri kita untuk hidup berbeda dengan dunia? 问题是我们是否真正的是要把我们自己的生命改革好，让我们与世界上不一样呢？ Jadi poin pertama bicara reformasi sosial, kita bertanya apakah kita mereformasi diri kita terlebih dahulu. 第一点讲到社会上的改革，第一点是首先我们是否愿意自我先改革呢？ Seperti istilah yang digaungkan oleh kaum reform, semper reformanda, terus mereformasi diri kita. 就如这些改革家所口口声声所讲出的话语，就是不断的来自我改革。 Pertanyaannya, status kita sudah orang Kristen. 问题是我们作为基督徒的身份， Betulkah cara kita bekerja, memandang uang dan harta, cara kita mungkin memperlakukan mengasihi teman, keluarga berbeda dengan dunia? 问题是今天我们作为基督徒的，我们对我们的财富的看待，我们对我们家里的人都在我们工作的场所，我们读书的场所，是否与世俗不一样呢？ Apakah jangan-jangan kita memandang harta itu sama? Harta itu sesuatu pencapaian saya. 搞不好我们跟世俗没什么两样，我们看到我们的财富是我们成功的一个标志。 Apakah kita bisa melihat harta itu titipan Tuhan untuk kita kelola menjadi berkat buat orang lain juga? 是否我们看到这个财富今天是上帝所托付于我们的，好让我们成为好管家，好好的来去使用它来去帮助，同时帮助他人。 Saya pun sering bertanya dalam diri saya. 我一直不断的来自我反省。 Kalau pakai jas, pakai dasi, mungkin orang tahu saya hamba Tuhan. 如果今天我穿了西装，带着领带，人们会知道我是上帝的仆人。 Apalagi saya keluar hari Minggu pakai baju selengkap ini, semua orang langsung tahu. Kalau nggak majelis pasti hamba Tuhan. 更何况，如果是从教会出来的话，这样子穿的整齐，人们会说，如果不是执事，当然是神仆。 Tapi kalau saya copot dasi saya, jas saya, tahukah orang saya hamba Tuhan? 今天如果我就是把我的领带、我的西装把它卸下来，人们是否还是知道，依然知道我是神仆？ Ketika saya hidup di tengah mereka dan aksesoris salib itu sudah tidak ada lagi, tahukah dia saya orang Kristen? 当我活在他们当中，然后呢，我已经没有悬挂任何十字架的一个饰品的时候，他们是否依然还是知道我是基督徒？ Karena itu Petrus menyarankan kita harus hidup berbeda, punya nilai yang berbeda. 因此呢，彼得不断的强调说，我们必须要过着不一样的生活，我们的价值是不一样的。 Tapi Petrus tahu tidak mudah hidup berbeda.
彼得知道，要过着不一样的生活，确实不容易的一件事。 Seringkali kita difitnah dan seringkali kita akan merasa Tuhan seolah-olah tidak memihak kita. 我们往往受到回谤，我们会觉得说，上帝好像你从来没有照顾我们，没有看顾我们。 Karena itu di dalam bagian pertama ini Petrus kemudian menutup di dalam ayat ini, yaitu ayat 5 sampai 6. 之后呢，彼得在这一段当中呢，第5到第6节做了这样的一个结束。 Dia memberikan penghiburan bagi setiap kita yang hidup benar tapi menderita. 他给予每一个活在真正正道之上的人，可是受苦的人，这样子一个安慰。 Dikatakan tetapi mereka yang memfitnah kamu harus memberi pertanggungan jawab kepada dia. 他说：“你们必在将要那审判的活人、使人的面前是要交账的。” Jadi tidak seharusnya kita dibenci lalu kita mundur iman. Mereka pun akan dihakimi oleh Tuhan. 换句话说，今天如果我们被人家所怨恨，然后呢，因此我们的信心退缩了，他们也是会受到审判。 Bahkan ditegaskan Tuhan yang menghakimi adalah Tuhan yang telah siap sedia menghakimi baik orang yang hidup dan yang mati. 因此呢，这里讲到说，上帝是会审判活人、使人的。 Berarti penghakiman itu bukan cuma nanti ketika orang itu bangkit dari kematian, tapi sekarang pun juga sedang dilakukan. 换句话说，审判不仅仅是等待那个人到死之后才受到审判，而是呢，现在他也是会受到审判。 Bahkan ayat ini ditutup dengan itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. 所以呢，第6节这样讲说，为此呢，就是使人也是曾有福音传给他们。 Bukan berarti orang mati bisa diinjili lalu bertobat. 这里讲到的，并不是说死的人我们可以向他传福音，他就可以悔改，不是这个意思。 Tapi yang ditegaskan Petrus adalah mereka pun sebelum mati sudah mendengar kesaksian Injil tapi menolak dan mati tetap dihakimi oleh Tuhan. 意思是说，彼得要强调的是说，他那些人他活着的时候呢，他已经听到主的福音，已经向他传福音了，可是他拒绝，只要死的时候呢，他还是拒绝。这种人也是会遇到审判。 Jadi pengadilan, penghukuman itu haknya Tuhan. 所以呢，审判者只是属于上帝的。 Tapi tanggung jawab kita adalah menghidupi kekristenan dengan hidup yang berbeda dengan prinsip dunia. 我们的原则，我们的责任，就是我们要过着与世俗不一样的生活。 Kita tidak lagi digerakkan oleh hawa nafsu, ambisi kita, tapi digerakkan oleh Tuhan mau apa dalam hidup saya. 我们不再因着我们的欲望而被推动着出来，而是呢，我们要问说，上帝在我们生命当中所要完成的是什么？ Ini bagian pertama, kita harus mereformasi diri kita terlebih dahulu dan kita punya kehidupan yang berbeda dengan dunia. 这就是第一段的部分，我们必须要不断的来自我改革，并且我们要活着是与世俗不一样的生活。 Lalu bagian kedua yaitu di dalam ayat 7 sampai 11. 第二段的部分呢，7到第11节， Dikatakan segala sesuatu kesudahannya itu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan tenang supaya kita tetap bisa berdoa. 万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。 Dan bukan cuma itu, yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 要最紧的是彼此切实是相爱。 Berarti di sini dikatakan ketika kita itu hidup berbeda, lalu hidup kita makin sulit, tidak lagi mudah. 换句话说，当我们过着不一样的生活的时候呢，我们遇到的生活更不容易的时候， Tetap tenang, berdoa, lalu keluar untuk kasihi, menjadi berkat buat mereka. 我们依然要警醒的自守，要祷告，然后呢，我们要出去，要去爱他们，为他们成为祝福。 Berarti jika bagian pertama menekankan bagaimana kita punya hidup berbeda, mereformasi diri kita. 如果第一段部分告诉我们说我们要过着不一样的生活，我们不断自我改革的话， Bagian kedua bicara kita itu keluar untuk menjadi dampak di lingkungan sosial kita. 第二部分呢告诉我们说我们要出去，成为我们周遭的人的影响力。 Ini kedua hal yang tidak boleh dipilih salah satu. Ini menjadi satu keutuhan, satu bagian. 这两段呢并不能把它分开的，而是呢这两段是互相相互的。 Orang Kristen tidak cuma bisa hidup keluar bersaksi, tapi kehidupan pribadinya berantakan. 基督徒不能出去来做见证，可是呢他私人的生活的话是乱七八糟的。 Tapi tidak bisa juga menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja berdoa, tapi tidak pernah keluar mengasihi sesama. 同时呢，也不能成为一个殷勤祷告来到教会崇拜的基督徒，可是呢，从来没有出去来去成为周遭的人的祝福。 Jika kita cuma menjadi orang Kristen yang penting diri saya baik, saya dan Tuhanku. 如果呢，今天我们只是成为最重要的是我是好，然后呢，我跟我的家人好而已。 Tapi saya tidak pernah belajar mengasihi orang lain.
可是我从来没有学习去爱别人， kita akan menjadi orang Kristen yang tidak relevan buat dunia. 我们会变成一个没有功效的基督徒，在这个世界上没有用途的基督徒。 Dan bukankah seringkali orang bertanya untuk apa kita jadi Kristen? 很多人往往又问说，你成为基督徒的目的何在？ Jadi tidak jadi Kristen juga sama saja tidak pernah berdampak. 因为你成为基督徒跟没有成为基督徒都是一样啊，没有影响力。 Tapi tidak bisa juga sebagai orang Kristen yang penting keluar, bermisi, berdampak. Tapi di dalam tidak punya prinsip yang berbeda. 可是呢，如果今天我们不断的口口声声讲的说我要出去，我要传福音，我就是要一直成为很多人的祝福。可是如果我们这里面的话，我们的生活没有自我改革的话，没有不一样的话，也是没有用。 Bahkan ada satu buku judulnya Unchristian mengatakan seringkali orang itu menjangkau orang yang non-Kristen karena aset. 所以那一本书曾经这样说，往往人们出去要得找灵魂，目的是因为认为这些人都是他们的资产。 Bukankah itu bukti saya bermisi keluar, tapi bukan karena prinsip Tuhan, kehendak Tuhan, tapi karena prinsip dunia. Gereja butuh anggota, butuh persembahan dan lain sebagainya. 今天呢，我去传福音，并不是我要完成上帝的使命，而是呢，我今天传福音是为了我世俗的需要，就是教会需要增加会友，教会需要增加奉献等等。 Karena itu di buku itu kemudian dituliskan mereka benci gereja dan tidak lagi mau ke gereja. 所以呢，那本书讲到说，那个人作者就怨恨教会，从此不再去教会了。 Jadi Petrus mengingatkan kehidupan orang Kristen kita harus hidup berbeda, lalu pergi berjadi dampak. 彼得提醒我们说，我们基督徒的生活、生命的话，必须要不一样。然后呢，我们要出去，要成为影响力。 Dan itu dimulai dari doa. 并且这是从祷告开始。 Kita berdoa minta Tuhan itu melayakkan, memampukan kita, memurnikan kita sehingga kita sanggup melangkah. 我们要祷告求上帝使我们配得，使我们练尽我们，使我们能够出去。 Dan itu sekaligus mengingatkan kita juga doa saja bukan berarti kurang kuasa, tidak. Tapi tidak cukup menjadi orang Kristen cuma berlutut berdoa. 可是呢，这里也提醒讲到我们说，如果我们成为跪下来的祷告基督徒而已的话，是不够的。 Karena itu bukan berarti doa kurang kuasa, tapi Petrus menekankan berdoa, tapi yang terutama kasihilah. 并不是讲到说祷告没有能力，不是这个意思，而是呢，祷告的话，你之后你还是要出去，你要彼此相爱。 Lalu kasihilah ini dituliskan di dalam bentuk tindakan yang nyata secara praktek. 然后呢，这个爱的话，以实际的行动来付出出来的。 Yaitu beri tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak sungut-sungut. 然后这里第9节讲到说，你们要互相款待，不发怨言。 Berarti mengasihi dengan saling menerima dan tidak ngomel, bersungut-sungut, mengeluh. 换句话说，我们彼此来接纳，彼此来款待，然后呢，不是在那里没有埋怨的。 Berdampak dimulai dengan kita itu berdoa, meminta pimpinan Tuhan, lalu didasari oleh hati yang mengasihi. 拥有影响力是从祷告当中开始，祷告当中开始之后呢，充满有爱心的话，我们可以出去来去爱。 Baru disitulah muncul ayat 10 yang sering dikutip banyak orang. 之后呢，才会产生出人们所常常引用的第10节， Yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。 Jadi setelah berdoa meminta pimpinan Tuhan dengan hati yang mengasihi, berwujud dalam tindakan kasih. 我们祷告求上帝的引导之后呢，带着充满爱的心，我们出去。 Baru kita melihat diri kita, talenta apa yang Tuhan beri dan saya melayani satu dengan yang lain. 然后呢，我们可以看到我们上帝所赏赐给我们的恩赐是什么，我们才可以出去来去服侍。 Bahkan dikatakan melayani itu sebagai pengurus yang baik. 这里讲到说是好管家，服侍是好管家。 Dalam bahasa asli mungkin lebih tepat diterjemahkan pengurus rumah tangga yang baik. 它的原文跟我们中译的翻译的一样了，就是好管家。 Jadi ada yang dikasih talenta bagian masak, masak dengan baik. Ada yang dikasih talenta nyapu ngepel karena OCD, bersihkan rumah dengan baik. Semua punya talenta masing-masing, semua lakukan dengan baik. 有的人得到一个他的恩赐的话，就是煮东西的话，你就好好的煮东西；然后如果打扫的话，你就好好的打扫。你所得到的恩赐是什么，你就好好的按照你所得到的恩赐来去做。 Berarti dengan kata lain Petrus ingin menekankan semua orang diberi talenta. 换
换句话说，没有任何一个人，所有的人都得到恩赐，没有任何一个人没有恩赐的。 Meskipun talenta tiap orang tidak sama. 即便每个人的恩赐是不一样。 Karena itu Yesus di dalam perumpamaan juga mengatakan ada yang diberi 1. 所以呢，耶稣在他讲比喻的时候，讲到说，有的人得到1个， Ada yang diberi 5. 有的人被赏赐了5个。 Yang diberi 1 jangan iri sama yang 5, lakukan 1 itu dengan setia. 得到1个的就不要看了，就不要自卑，然后你就好好的要去好好的去管理、去治理你所得到的恩赐。 Tidak perlu minder, tidak perlu iri, lakukan dengan setia. 你不需要自卑，你不需要嫉妒，你只要忠心的来去做你所得到的恩赐。 Yang diberi 5 jangan sombong, jangan merendahkan yang lain, lakukan juga dengan setia. 得到5分的一个恩赐的人，你也不要自以为是，不要自高，然后你就要好好的来去管理使用你的恩赐。 Tapi tidak ditulis ada yang tidak diberi sama sekali, yang ada diberi tapi tidak mau lakukan. 可是呢，圣经告诉我们，没有讲到说没有得到恩赐的人，有的是给予他，可是他不愿意做的。 Berarti dengan kata lain, semua orang Kristen siapapun kita punya. 换句话说，我们作为基督徒，无论今天我们是谁，我们都拥有这个恩赐。 Kita punya talenta, kita punya bagian kita sekecil apapun untuk melayani satu dengan yang lain. 我们有恩赐，然后呢，我们也是有一个部分，无论是多大的话，我们有这样子一个福分，能够去彼此来服侍的。 Sehingga kita bisa menghasilkan hidup yang bersaksi dan berdampak di tengah masyarakat. 使得这样子的话，我们才能够活出来，在整个社会上有影响力，并且做见证的生活。 Dengan kata lain, tidak ada orang Kristen terlalu rendah sampai tidak mungkin punya kesempatan melayani. 换句话说，不是没有一个基督徒实在太卑贱的，使得他没有机会可以侍奉。 Yang ada seringkali dia yang tidak mau mengambil kesempatan untuk berani mencoba melayani. 有的是他已经有得到这个恩赐，可是呢，他自己不勇敢的去拿取这个恩赐来去侍奉。 Sekaligus tidak ada hamba Tuhan yang terlalu pintar sehingga pelayanan seolah-olah hanya milik dia. 同时呢，也不是说有太聪明的神仆，好像整个侍奉只是属于他自己的。 Setiap orang punya bagian masing-masing, lakukan, layani seorang akan yang lain. 每个人有他每个人的一个福分，所以呢，好好的要去按照你的福分来去侍奉。 Sulit melayani, berdoa, lalu dengan kasih, dengan tindakan kasih, coba untuk layani. 侍奉很难，然后就是确实是很难，就是要祷告，祷告之后呢，用的爱，然后你开始去试着侍奉。 Bagian sekecil apapun tidak pernah terlalu hina kalau kita lakukan dengan jujur, hati yang kasih untuk mengasihi Tuhan. 如果我们带着一个爱主的心，一个诚实的心来侍奉的话，没有任何一次这样子的心态的话，没有一个侍奉是在太卑贱的。 Baru ayat itu ditutup dengan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi punya bagian masing-masing. 然后呢，这一段经文呢，这一节呢，就是以11节来做结束，就是若有人讲道，要按着神的圣言讲；若有人服侍人，要按着神所赐的力量来服侍。换句话说，每个人有他每个人的福分。 Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. 叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。 Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。 Dengan kata lain, Petrus mengingatkan supaya apa? Supaya hidup kita bisa kembali memuliakan Dia dan semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. 换句话说，彼得要告诉我们，好让我们这样的举动的话，我们生活可以荣耀主，并且将这些荣耀归给上帝。 Ini bagian 2 berbicara tentang reformasi sosial. 第二部分呢，讲到说强调的是社会改革的部分。 Jadi bicara reformasi sosial sekali lagi bukan cuma bicara saya berdampak, tapi terlebih dahulu bicara saya berubah. 然后呢，社会改革的话，最主要的并不仅仅讲到说我对这个社会有影响力，最主要的是我自己有改变。 Berubah tidak mudah, tapi kenakan pikiran Kristus untuk terus hidup yang berbeda. 改变并不是很容易的，可是呢，我们要不断的穿戴基督的一个思想模式，不断的来去改变。 Dan ketika kita sudah mencoba hidup berbeda, sekarang yang kedua adalah kita keluar untuk menjadi berdampak, bersaksi bagi lingkungan sekitar.
当我们已经过着不一样的生活之后呢，我们这个时候要出去，我们要成为有影响力的，我们要传福音，我们要做见证。Bicara tentang berdampak, Petrus mengingatkan, mulailah dengan doa, dengan kasih sebagai dasar, dan layani sebagai tindakan kita. 讲到说出去的话影响力，彼得提醒到我们要以祷告来开始，带着爱的心，我们出去来行动。同时呢，我们就是要以行动来去成为我们的实际上的作为。Dan berbicara tentang pelayanan, tidak pernah ada orang yang terlalu hebat sampai sanggup menyombongkan dirinya, layak menyombongkan dirinya. 讲到侍奉的话，没有任何一个人实在太厉害的，使得他可以自夸。Tidak ada juga orang Kristen yang terlalu rendah sampai tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. 也没有一个太卑微的人，卑微的基督徒，使得不能被上帝所使用的。Mari kita belajar hidup berbeda. 但愿我们可以一起来学习，过着不再一样的生活。Tapi tetap berdampak, menjadi relevan, bersaksi bagi dunia. 可是呢，我们依然对世界上有影响力。Saya pun sebagai hamba Tuhan juga harus bertanya, bukan? 作为神仆的我，也是依然要这样子发问。Banyak hamba Tuhan jauh lebih hebat. 很多的神仆看就是比我还要厉害。Tidak perlu iri, tidak perlu minder. 所以呢，做神仆的话，我们不需要嫉妒，也不需要自卑。Tapi minderlah kalau saya dikasih satu itu tidak saya pakai. 可是我要自卑的时候是什么时候呢？如果上帝今天多赋予我一个恩赐，可是我就不好好的来使用这个恩赐。Saya sadar, saya sebagai hamba Tuhan khotbah aja fales apalagi nyanyi. 我觉悟到，作为神仆的话，我讲到的话会有时候会走音，更何况我会唱歌的时候。Makanya saya kalau lihat ada orang mimpin nyanyi WL kadang-kadang iri, wah suaranya bagus banget. 所以我当看到主领唱歌的时候呢，我往往就会说，哇，他的声音好好听哦。Tapi jangan iri lalu kita tidak melayani. 可是呢，不要因此我们觉得我们没有比他好的话，我们就是开始嫉妒，然后我们不愿意来侍奉。Bukankah itu harusnya menyadarkan saya memang saya tidak bisa semuanya. Saya cuma dipanggil khotbah, ya khotbah saja dengan baik, jangan maksa nyanyi nanti jemaat bubar. 岂不是这也是提醒到我们说，我的分量并不是在唱歌，我的分量是讲道。既然上帝托付我、信任我讲道，我就好好的来讲道。如果我强迫我去唱歌的话，整个大会的话会疏散了。Jadi saya dikasih satu, jangan ngotot maksa minta 5 baru siap melayani. 所以今天如果上帝托付于我一个的话，我就不需要在那边强求上帝，我不要侍奉。如果你没有给我5的话，我就不要侍奉。Tapi dikasih 1 bersyukur, masih ada 1 yang saya bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. 而是呢，我们要这样的心态，上帝给我们1个的话，我就说感谢主，我还有1个的话，就是能够好好的来侍奉主。Jadi harusnya yang saya doakan adalah 1 ini pakailah kalau Tuhan mau pakai. Saya mau dipakai. 我们应当这样祷告，上帝托付于我这样子一份的一个恩赐，我就要好好的来使用。如果上帝愿意使用的话，我就愿意。Kalau orang Kristen hidup punya prinsip berbeda sesuai dengan pikiran wawasan Allah. 如果基督徒所过的生活，他有不一样的原则，他带着就是上帝的原则的话， Lalu mau saling mendoakan dan mengasihi, melayani satu dengan yang lain. 然后他懂得彼此来代祷，彼此来款待。 Bukankah di situ gereja akan menjadi terang bagi lingkungannya? 岂不是这样子一个教会的话，会变成他周遭的一个光？ Karena itu Petrus mengingatkan, kamu dibenci, 所以彼得提醒我们说，今天你被厌恶， kamu dianiaya, 你受逼迫， kamu menderita, 你被毁谤， tetap hidupilah hidupmu dengan baik. 你是依然要好好的过着你的生活。 Dan keluarlah menjadi dampak bagi orang di sekitarmu. 还是要出去为你周遭的人成为祝福， Karena kasih menutupi segala sesuatu. 因为爱遮盖了这一切。 Buat mereka yang membenci kamu, terbungkam karena kasihmu. 对于那一些怨恨你的人，他看到你的爱之后呢，他就会哑口无言。 Tetap doakan dia, kasihi dia, layani dia. 依然为他祷告，就是爱他，侍奉他， Sampai dia melihat ada Kristus di dalam hidupmu. 直到他可以看到你生命里面的基督。 Hendaklah setiap hidup kita sama-sama mengalami baik reformasi pribadi maupun berdampak secara sosial. 但愿我们每个人也是可以这样拥有这样的生活，我们的生命不断的自我改革，然后呢，我们对于我们周遭的社会是有影响力的。 Dan setiap kita boleh menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. 并且我们每个人可以成为荣耀上帝的一个基督徒。 Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。
Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. 我们在天上的父，我们再度把我们自己交在你的手里。 Status kami memang Kristen, 我们的身份确实是基督徒， tapi betulkah hidup kami memancarkan kekristenan? 可是主，今天我们生活是否真的是反射出来基督徒的生活呢？ Karena itu hari ini Petrus mengingatkan setiap kami, 因此呢，今天彼得来提醒我们每个人， untuk kami boleh sekali lagi mencoba menghidupi kekristenan kami dengan baik. 好让我们可以再度来设法活着我们的基督徒的生活。 Meskipun terkadang itu menghasilkan kehidupan yang berbeda dan dibenci oleh dunia yang gelap. 即便我们所要活出来的生活与世俗是不一样的，然后会被世界所排挤、所厌恶。 Tapi justru disitulah Petrus mengingatkan kami harus keluar, berdampak, bersaksi, mengasihi mereka. 可是呢，在这样状况，彼得确实是来提醒我们，我们要出去，要成为影响力，为他们为主来做见证，并且来爱他们。 Karena itu Bapak, siapapun kami, pakailah kami. 因此，父啊，我们是谁呢？求你来使用我们。 Kami tahu tidak ada dari kami yang terlalu hebat sampai layak sombong. 我们知道，在我们当中没有一个都是很厉害，使得我们配得来自高的。 Demikian juga tidak ada dari kami yang terlalu rendah sehingga Tuhan tidak sanggup memakai. 是的呢，同时呢，我们也没有人比较卑微的，使得没有配得上帝来使用。 Beri kami kepekaan untuk mencari bagian kami dan beri kami keberanian untuk bertindak melayani. 给予我们敏锐，好让我们可以真的是知道我们的本分，我们的地方是在哪里，也给予我们勇气，好让我们可以踏入出去来侍奉。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan 我们祷告侍奉， di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 我们是祷告侍奉主耶稣基督的名来祈求的，阿门。